tahap ni adalah 4.3, standard kandungan 4.3 pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey, bijinya tu apa? Biji itu macam biji besi, biji timah. Maknanya mineral yang kita jumpa dalam bentuk sebatian. So itu adalah biji je. Jadi ini kriteria kejayaan ini salah. Jadi ambil kriteria kejayaan yang baru. Okey. So ini adalah kriteria kejayaan kita untuk hari ini, iaitu yang pertama, kamu dapat menyatakan satu daripada dua kaedah pengekstrakan logam. Kemudian kamu dapat menyatakan dua daripada tiga bahan yang dimasukkan ke dalam relau bagas. Yang ketiga, kamu dapat menyatakan satu daripada dua hasil pengekstrakan biji besi. Dan yang keempat, kamu dapat menerangkan sekurang-kurangnya satu kesan buruk daripada aktiviti perlombongan. Okey. So sekarang kita nak tahu dahulu apakah itu pengekstrakan logam. Okey, pernah dengar tak istilah ataupun perkataan pengekstrakan logam ni? Pernah dengar ke tak? Belum. Tak pernah. Okey. So sebenarnya pengekstrakan logam ni dia adalah satu proses untuk kita memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Okey. So kita punya tajuk hari ni nak ajar tentang macam mana kita nak dapatkan logam tulen daripada biji logam. Jadi proses ataupun kaedah yang kita boleh guna, dia ada kaitan dengan tajuk yang kita belajar sebelum ini, iaitu kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, so jom kita imbas kembali siri kereaktifan logam. Okey, cikgu kecilkan sedikit supaya kamu boleh tengok. Okey, ataupun kamu boleh rujuk buku teks muka surat 135. Buku teks muka surat 135 ya. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat dalam siri kereaktifan logam ni, dia dah tuliskan ataupun dia dah tentukan kaedah yang digunakan untuk setiap jenis untuk setiap jenis siri kereaktifan logam ini, untuk setiap jenis logam. Okey, so kalau kita lihat yang pertama, kalau kita tengok yang pertama adalah kaedah melalui elektrolisis. Kaedah melalui elektrolisis, iaitu logam yang boleh digunakan untuk kaedah elektrolisis adalah kaedah logam kalium, logam natrium, logam kalsium, magnesium dan aluminium. So itu kita guna kaedah apa kelas? Kaedah elektrolisis. Manakala yang kedua adalah melalui kaedah penurunan oksida logam oleh karbon, iaitu logam yang kedudukan dia bawah karbon. Jadi zinc, kemudian ferrum. Ferrum ni adalah besi Titanium, plumbum, kuprum, sampai plumbum saja. So itu kita menggunakan penurunan oksida logam oleh karbon. Dan yang seterusnya adalah kuprum dengan merkuri. Biasanya kita nak ekstrak dia, kita just panaskan terus saja sebatian tersebut. Manakala untuk argentum dan juga aurum kita tak payah nak ekstrak. Sebab apa? Sebab dia memang wujud dalam keadaan unsur semula jadi. Okey. So sekarang kita nak tengok proses pengekstrakan besi. Okey.
Proses pengesakan besi ni, cuba kamu tengok buku teks muka surat 138. Okey, nampak tak rajah ni? Ada buku teks tak dengan kamu semua? Ada. Ada, okey. So, cikgu nak minta kamu lukis. Sekarang kamu lukis gambar rajah ni. Cikgu nak kamu lukis rajah 4.9 ni. Okey, boleh lukis. Lukis sekarang. Kita buat sama-sama. Boleh tak lukis? InsyaAllah boleh. Lukis sekarang tu. Cikgu tunggu kamu lukis. Okey, lukis sekarang. Okay, so kamu tulis kamu tulis tajuk tarikh hari ni. Okay, dah ambil buku kan? Tulis tarikh dekat buku, tulis kamu tulis hari ni. Hari ni adalah hari Isnin. Okay, tarikh dia adalah 28 di bulan 6 2021. Okay, kemudian kamu tulis tajuk. Okey, tajuk kita adalah proses pengesakan besi. Tajuk belajar hari ni tapi tajuk yang aktiviti kita ni. Proses pengekstrakan besi. Tulis macam ni. Okey, tengok whiteboard cik ni. Tengok skrin handphone tu. Okey, tulis. Okey, kemudian kamu lukis gambar rajah ni. Lukis gambar rajah macam cikgu buat ni. Tak payah nak photostat, lukis. Cikgu tak nak photostat, mesti lukis. Okey, itu tajuk dia. Proses pengesakan besi. So, kamu lukis gambar rajah ni. Okey, so cikgu papa dekat depan ni. Okey. Cikgu lukis dan tulis ke? Ya, betul. Yang tulis tu ni, ikut cikgu nak tulis. Okey. Yang tulis, cikgu akan tunjuk tulisan kat sini. Kamu tulis mengikut yang cikgu tulis ni. Kalau nak tulis banyak-banyak panjang kan buku teks. Kamu nak tulis ke macam dalam buku teks? Tak. Tak nak kan? Okey. Kat sini. Yang pertama. Kejap cikgu nak padam sikit yang lain. Okey. Cikgu padam yang buku teks tu cikgu nak buang. Cikgu nak note cikgu sendiri sahaja.
Okey, tak apa. Kamu salin dulu. Nanti kalau tak sempat nak salin, cikgu akan ambil gambar. Tapi janganlah tunggu nak buat kerja lagi. Buat sekarang. Okey. Okey, jadi pertama tu kita tulis. Campuran biji besi, arang kok dan batu kapur. So itu proses yang pertama iaitu campuran biji besi, arang kok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas. Mana satu relau bagas? Inilah relau bagas. Okey, ini adalah relau bagas. Ini adalah relau bagas. Kamu nampak cikgu tulis kat situ. Okey. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey. Yang kedua kat mana? Yang kedua bawah sikit Okey, yang kedua, proses yang kedua cikgu buat dekat sini, dekat anak panah biru tu. Itu adalah semburan udara. Okey, semburan udara yang sangat panas. Okey, yang sangat panas dialirkan ke melalui bahagian bawah relau bagas. Ini adalah step yang kedua. Okey, itu adalah step yang kedua. Okey, cikgu kecilkan sikit supaya boleh nampak. Okey. Yang ketiga, salin ke satu dengan dua? Dengan ni. Tengah apa? Saya tengah lukis. Okey, lukis dulu. Cikgu stop sampai sini kamu lukis dahulu. Cikgu nanti hantar gambar kat grup boleh tak? Boleh. Internet sangkut-sangkut lagi, aduh. Padahal dah beli data sebulan dah ni. Tak apa. Biasalah tu. Cikgu yang pakai Unify pun sangkut-sangkut. Jangan risau. Yang penting kamu belajar. Baik. Cikgu, lukis dalam buku tulis
Ya, tulis lukis dalam buku tulis, salin dalam buku tulis. Okey, yang baru join ni, cikgu nak minta kamu salin. Okey, kamu salin Cikgu tulis dekat paparan ni dalam buku tulis kamu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 138. Kamu semua ada Telegram tak? Ada cikgu. Kalau awak pernah tak belajar menggunakan online secara Telegram? Pernah? Dia tak sangkut-sangkut. Lagi satu laju. Okey. Subjek apa pernah buat? Pendidikan Islam. Mhm. Lagi apa ya? Ada kita buat mesyuarat meeting kat dalam Telegram lah. Itu je. Okey. Kalau macam tu, apa kata kita cuba kaedah Telegram untuk esok nak? Saya dah install dah siap-siap. Yang lain tak tahulah. Betul. Cuma, okey, yang lain boleh tak? Supaya kita masuk. Saya dah ada dah Telegram. Okey. So, kejap lagi cikgu akan create group 3 gigi, sains 3 gigi dekat Telegram. So, kamu masuk dalam group tu. So, nanti esok kita cuba. Esok ataupun hari Rabu kita cuba. Okey, kita cuba guna Telegram. Sebab saya dengar ada beberapa orang cikgu guna Telegram, orang kata macam tak guna data yang banyak. So, Betul cikgu, betul-betul. Kalau macam tu, Pak Cikgu nak bantu kamu semua supaya kurangkan penggunaan data. Kalau Google Meet ni memang guna data yang banyak sikit. Kalau Telegram boleh bantu, kita cuba Telegram. Lagi satu yang cikgu, kalau cikgu ada meeting dengan guru-guru lain apa, nak hantar file ke apa senang. Tak lempas tu. Oh, ya ke? Oh, bagus-bagus cikgu cuba. Yes, serius. Seru lah cikgu-cikgu lain pakai ni Telegram pula. Serius. Orang buat bisnes pun pakai Telegram juga sekarang ni. Okay, good. Thank you. Okay, kamu salin ikut macam cikgu Okay, kamu boleh rujuk buku teks tau. Cikgu nak buat nota yang nombor 3.
Okey. So ini kamu salin. Okey. So ni cikgu screenshot dan cikgu hantar dalam grup dalam grup apa nama? WhatsApp kelas. Okey. Tugasan yang cikgu bagi. Cikgu dah hantar gambar dekat dalam grup kelas. Kalau data kamu tak berapa okey, kalau data kamu tak berapa okey, it's okay kamu nak live Google Meet. Sebab hari ni cikgu cuma nak suruh kamu salin yang ini dan ada satu video yang kamu boleh tengok dekat YouTube, cikgu akan share dekat grup kelas. Okey, kamu boleh tengok dekat grup WhatsApp kelas kita. So cikgu akan hantar melalui grup WhatsApp kelas. Tapi janganlah stop belajar sebab kita kelas sampai 1.10, saya akan ada dalam Google Meet ni juga. Dan saya akan berada dalam grup WhatsApp kelas untuk kamu tanya apa-apa yang kamu tak faham. So kalau internet berapa okey, cikgu ada apa nak terang kat Google Meet ni. Hari ni internet saya pun memang agak bermasalah.